السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan rahmatnya kita dapat berkumpul pada malam ini, hadir untuk kita mendengar dan meneruskan kuliah dan pengajian kita. Tuan-tuan, dalam kuliah yang lepas kita telah menyentuh berhubung dengan perhimpunan, pertemuan dan perkumpulan semula ahli keluarga di dalam syurga. Bila kita dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jal, kita akan bertemu balik, berhubung semula dengan ahli keluarga, sanak saudara yang telah sama-sama juga menempuh kehidupan di dunia, dengan syarat mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya kita akan berjumpa baliklah. Al-Quran menyebut hal tersebut. Al-Quran menyatakan bahawa orang-orang yang beriman ini akan diikuti, disusuli, diangkat kedudukan mereka itu bersama dengan ahli keluarga mereka. Bahkan di dalam hadis juga dinyatakan perkara yang sama, bahawa kita akan berhimpun balik dengan keluarga kita. Al-Quran juga menceritakan bagaimana di kalangan ibu bapa yang mana mereka ini berada pada kedudukan yang lebih tinggi berdasarkan amalan mereka. Sebaliknya, anak-anak mereka yang tidak mencapai maqam kedudukan yang sama dengan ayah ibu mereka akan diangkat oleh Allah Azza wa Jal untuk berkumpul sekali pada kedudukan yang sama. Barangkali mungkin sebahagian kita ibu bapa amalannya lebih kuat, lebih banyak, lebih saleh, yang mana kedudukan itu tidak dicapai oleh anak-anak. Tak boleh sampai pada kedudukan syurga yang ada tingkatan itu, tak sama. Tetapi Allah sudah berjanji, Dia akan mengangkat dan menghimpunkan anak-anak ini, zuriat ini, pasangan mereka berada pada kedudukan yang sama. Saya dan tuan-tuan juga barangkali tahu dengan kematian yang menimpa ibu kepada sahibus samahah. Dua
2 hari ataupun sehari yang lepas, saya pergi ke rumah beliau untuk sembang ada beberapa perkara. Antara yang menariknya, dikongsi yang mungkin kita boleh sebut sedikit dalam kuliah ini, ialah hakikat kehidupan roh, yang barangkali mungkin kita tak mendapat pengetahuan yang luas. Kerana roh ni urusan Allah Azza wa Jalla. Yas'alunaka 'anil ruh qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad, apa itu roh? Apa yang kita boleh faham tentang roh? Saya nak cerita tentang roh orang mati sikit dulu kita pergi tajuk kita. Kerana tajuk kita juga berkaitan dengan hakikat syurga tu yang bermula daripada kematian. Pertama tuan-tuan, Allah Azza wa Jal dia sebut kata urusan roh adalah urusan Tuhan. Artinya manusia dia tak tahu tentang roh ni kerana ni urusan ghaib. Tentang urusan yang Allah Azza wa Jal tak bagi tahu hatta kepada Nabi dia. Pasal itu bila Allah Azza wa Jal banyak dalam Quran, yas'alunaka 'anil khamr, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang khamar. Jawab. Allah cerita tentang khamar, arak. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang darah haid. Jawab. Qul huwa adza fa'tadilun nisa. Quran cerita. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang bulan, anak bulan. Cerita. Banyak. Bila mereka bertanya, Quran jawab. Tapi apabila sentuh tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, Quran kata yang itu urusan Tuhan. Allah tak jawab. Allah jawab itu min amri rabbi, daripada urusan Allah. Ruh, kita tahu bila mati dia akan pergi ke alam barzakh. Pertama, Al-Imam Ibn Al-Qayyim dia ada satu buku Ar-Ruh. Kalau tuan-tuan ada masa beli, boleh baca. Cerita dia menarik, cerita ruh, pertemuan ruh, macam mana ruh tu balik. Ruh boleh tak? Nanti saya cerita ruh boleh tak? Tapi tuan-tuan, ruh pertama hidup. Ruh hidup, betul tak? Roh hidup ke tak? Hidup. Artinya, kalau ada di kalangan ahli keluarga kita yang telah pergi menghadap Allah Azza wa Jal, meninggalkan dunia ini, pada hakikatnya dia hidup, tetapi bukan pada alam yang sama. Dia bukan mati. Mati ni maksudnya perpisahan di antara roh dengan jasad. Sebab itu roh dia hidup dan dia mengetahui tentang apa yang berlaku pada kadar yang patut dia tahu. Sebab itu roh ada. Dan apabila kita dibangkitkan semula, roh itu akan dibawa ke mana? Tuan-tuan, ada roh tak ada roh ni? Setengah orang jasad dia di Baru, roh dia di New York. Orang mana halatah habis. Dia memang tengok kita, tapi fikiran dia melayang. Kasate ke itu channel. Dia bukan fokus pun apa yang orang sebut ni. Macam-macam esok
Bi merkip ke apa tu, dia macam-macam lah fikiran dia tu. Ruh. Lepas tu sekali lagi orang faham, masuk balik roh. Kadang-kadang yang tak masuk tu roh hidup. Sebab itu apabila kita pergi ke kubur, kita ziarah kubur, roh tahu kita pergi. Roh tahu. Sebab itu bila kita masuk kubur, kita bagi salam. Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin antum sabiqun wa nahnu insyaallah lahiqun. Kita bagi salam. Sebab itu di kalangan ulama kata tak masuk akal kalau kita bagi salam mereka tak tahu. Tak ada guna lah kan. Kalau kita bagi salam Assalamualaikum, mereka tak ada, mereka tak dengar, mereka tak tahu, tak ada guna. Sebab itu kita kata apabila kita pergi ke kubur, roh tahu kita mari. Sebab itu Ibn Qayyim sebut, dia kata bila kita pergi ke kubur, kita doa. Sebahagian riwayat kata kita baca Quran dan sebagainya, walaupun di situ ada perbezaan pandangan. Kita doa. Orang-orang yang duduk tepi-tepi tu, dia kata, Alhamdulillah, anak kau mari baca Quran, anak kau mari doa, anak kau mari doa, kami pun dapat rahmah daripada doa dan bacaan dia. Roh. Sebab itu kita kata hubungan kita dengan keluarga kita yang telah meninggal dunia tak putus. Cuma kita tak hulu. Oleh kerana masa hidup dia duk makan capati bagi-bagi dengan kita pun pergi beli bungkus. Dah bungkus sebiji. Tokek tanya, makan dengan siapa? Dah sekali nak singgah kubur bini, dia duk makan capati bagi-bagi. Tokek pun kata tak apa, pagi ni saya belanja. Kita tak hulu, tapi kita kata apa? Apabila tuan-tuan pergi ke kubur, memberi salam kepada ahli kubur, bercakap atau doa, mereka pada hakikatnya dengar dan mengetahui. Ibn Qayyim sebut juga, dia kata sebahagian roh dia bagi alam roh, alam yang kita tak tahu. Melainkan dalam riwayat-riwayat sikit yang ada, Nabi tak detailkan. So untuk kita nak tolak semua, kita berhati-hati ya. Dalam sebahagian riwayat, dalam sebahagian Ibn Qayyim sebut, dalam sebahagian apa yang dia nukilkan, dia kata kita tak perasan keluarga kita mari. Roh tu kita anak Ahmad. Macam kita pergi hospital kan, kita mungkin duduk tidur ke apa ke, orang kata ni ada orang yang tengok kan. Hakikatnya alam barzakh. Sebab itu kalau satu orang dia kehilangan orang yang dia kasih dan sayang, dia rasa macam duk ada tu, barangkali hubungan tu ada. Cuma mereka tak boleh jawab lah. Kalau tuan-tuan pergi Assalamualaikum, Waalaikumsalam, amboi baru nak main lah, tak boleh ya. Quran sebut in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum. Dia tak boleh dengar. Pasal itu kita kata dari satu sudut kita pergi bersembang tu tak ada masalah kan. Kita pergi dia bercakap, kita kata ni nak bagi tahu, kata anak sulung ni dah masuk sekolah apa semua, hakikatnya dia mengetahui. Dan kita akan tengok lagi apa yang Nabi sebut tentang alam barzakh. Dan saya nak habaq kata tuan-tuan, apa poin saya? Sebelum kita dikumpulkan di syurga, kita telah dihimpunkan di alam barzakh. Lepas itu saya tulis sikit di Facebook saya.
Saya kata cuti-cuti raya ni, antara aktiviti yang orang akan buat ialah reunion keluarga, balik mari, pergi makan. Kerana berhimpun keluarga ni nikmat. Agama suruh. Sebab itu tuan-tuan, kita kena kempen anak isteri kita, kempen ahli keluarga kita, supaya hubungan ini kekal sehingga ke syurga. Itu yang budak-budak kita, cuma mereka ni sebut tu tak apa nak tepat lah kan. Nikah pun tak lagi, tapi til jannah. Kan? Sehingga ke syurga. Tapi mau tengok ke kelaku ni, berat ke neraka. Budak-budak kanyam cinta, buang karan, habis masa kot tu. Penuh aman dengan pok ni. Bukan ada apa-apa. Til jannah, til jannah. Habis sangat pergi tengok wayang, beli popcorn, share dua, balik. Syok lagu tu. Tapi hubungan yang kita bina, alaqah iman, hubungan atas iman, yang tu yang akan menghimpunkan kita berpimpin tangan, berjalan masuk ke dalam syurga Allah. Ibn Qayyim kata, tengok dia kata kedudukan ruh di alam barzakh berbeza-beza. Maknanya saya, tuan-tuan, bila kita mati, bukan kata di syurga ada maqam, ada tingkatan, ada a'la, ada adna, ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Lepas itu tuan-tuan tengok Jannatu Aden, kan? Yang Nabi kata wa idza sa'altumullaha fas'alil firdausi a'la, dalam riwayat Muslim. Minta syurga yang paling tinggi. Kalau ada yang paling tinggi, tentu ada yang paling rendah. Kata Ibn Qayyim, apabila ruh masuk ke alam barzakh, mereka duduk pada kedudukan yang berbeza. Ini dia sebut dalam kitab dia yang saya kata tadi, Ar-Ruh tadi. Orang Melayu ni dia cerita-cerita macam ni, dia seronok ruh ni kan. Ruh balik mai kan, dia ternampak ruh mak dia apa semua, dia nampak ruh ayah dia, ruh berterbangan. Kan? Tak apalah, nanti kita tengok Ibn Qayyim kata apa. Ada ruh yang Allah Azza wa Jal tempatkan dia di Illiyin, di kedudukan yang paling tinggi, seperti ruh para nabi ketika mana Nabi melihat pada malam Isra dan Mi'raj. Mana ruh para nabi ini, pasal itu nabi ini bila kita bagi salam, kita bagi selawat, sampai pertama, tuan-tuan, saya dah tengok satu video dia pun post, satu orang ustaz, dia duduk cakap dalam apa, dia duduk cakap dalam bas, mutawih ni pun macam-macam lah, saya duduk tahu mutawih. Dan ada satu sahabat duduk di UC Madinah tu, dia hantar gambar, dia kata Telaga Iziq yang kita sebut di masjid ni telah ditutup oleh apa, kerajaan Arab Saudi lah. Tuan-tuan yang pergi pula rugi besar lah, naya tuan-tuan, tak boleh pergi dah Telaga Iziq. Dia pun hantar, saya ingat dia pun melawak, dia pun hantar video sungguh. Makcik-makcik ni punya lah duk pegang botol yang macam ni lah, duk buka nak tahan air. Arab tu dia punya terjun dengan mandi tu, duk buat apa, kuat lentang. Makcik-makcik ni punya gigih duk tahan air ke bawah Yang ni dia panggil barakat Arab. Di situ telaga tu. Sampai kesudah depa tak jumpa asal usul telaga tu main mana. Tak ada alam hadis. Sampai kesudah tak jumpa. Tak apa. Tu saya nak cerita tadi. Saya nak cerita, dia kata kita bila pergi dekat Madinah ni, kita tak boleh niat umrah, kita kena niat nak ziarah Nabi. Saya tak tahulah apa maksud dia, cuma saya nak respon sikit lah. Madinah ni dia tak termasuk di dalam perkara-perkara rukun umrah, dan juga perkara-perkara yang rukun haji lah, dia tak ada kaitan lah kan.
Artinya kalau tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan pergi buat umrah haji, tuan-tuan tak pergi Madinah, sah? Sah. Memang orang tak niat pergi Mekah, tak niat pergi Madinah, niat umrah. Orang niat umrah ni bila nak pergi Mekah. Kita tak boleh niat, tak apalah. Apa maksud dia saya tak tahulah. Tapi tuan-tuan pergi Madinah ni apa niat tuan-tuan? Tuan-tuan pergi Madinah apa niat tuan-tuan? Yang betul. Masjid Nabi. Setuju tak? Masjid Nabi tu. Yang Nabi suruh kita pergi kubur dia ke masjid dia? Masjid dia. Tu dalam hadis. Sebab itu kita cakap agama ni bukan boleh cakap ikut dan ya. Jangan buat pala tahu kalau kita tak tahu. Kalau kita tak cakap, orang tak tahu kata kita tak tahu. Tapi bila kita cakap macam kita tahu, orang tahu kata kita tak tahu. Nampak sangat kata kita tu tak tahu. Nabi kata apa? Nabi kata, jangan kamu bersusah payah. La tashaddu. Jangan kamu bersusah payah. La tushaddu. Jangan kamu bersusah payah. Pergi melakukan safar, perjalanan, kecuali ke ketiga masjid. Nabi kata pertama Masjidil Haram, kedua, pasal itu saya nasihat tuan-tuan yang nak pergi Mekah ni, tujuan yang pertama tuan-tuan kena pergi. Ini dia kata kita boleh pergi Taif tak? Taif tu kalau kita duduk kita nak pergi lah. Ini tuan-tuan kadang-kadang, maaflah saya cakap, nak pergi Taif, nak pergi berjalan sana, berjalan sini, pergi tanya tahu mana yang depa duk naik kayak tu, yang depa duk naik atas bot tu. Ni hang naik kayak hang pergi Tasuh, tak payah bayar 7-8 ribu pergi Mekah. Dia bersabuk nak pergi Mekah, dia tanya tahu mana orang naik kayak tu. Nak naik kayak celah mana orang nak pergi buat ibadat ni. Sebab itu antara benda yang semakin menjadi trend, yang kita kena ingatkan diri kita dan keluarga kita, maksud kita pergi Mekah tu adalah untuk wa atimmul hajj wal umrah lillah, kerana Allah. Bukan nak pergi berjalan ni 2 hari pergi Mekah, 5 hari lagi ni pergi naik bot lah, pergi ada kok Langkawi pun tak larat naik ni pergi duk naik kabel car. Kabel car dia kata kita kena pergi naik juga kabel car. Boleh tak salah pergi naik kabel car. Pergi naik kabel car apa semua rentah dah sehari. Betul tak? Pergi naik kabel car, pergi naik bot apa semua tu, pergi ni, habis kot jalan dia. Lah kali berapa hari yang nak duduk Mekah. Travel ni depa tak kisah, depa boleh bawa ya pasal depa nak berniaga, tak salah kat depa. Depa nak berniaga, hangpa nak bawa pergi mana hangpa bawa. Kan? Telaga tak tahu mana usul pun orang nak pergi bawa. Pasal apa? Pasal depa bisnes. Bisnes ni about money, duit. Apa boleh buat duit jalan. Boleh kita nak pergi naik kabel car. Bukan takat kabel car, apa nak naik pun kita buat pergi naik. Tu saya nak sebut hal itu kerana bila kita pergi Madinah dengan maksud kita nak pergi menziarahi, menuju qasad kita Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ziarah makam Nabi, tak salah menziarahi makam Nabi. Cuma hadis yang depa duk kata man zara qabri, siapa yang ziarah kuburku, wajabat lahu syafaati, maka baginya syafaatku, hadis itu tak sahih. Tak sahih. Nabi suruh ziarah masjid dia, pergi salat di masjid dia. Bahkan ada jemaah tanya, dia kata kalau kita nak keluar daripada Madinah, wajib tak kita pergi kubur Nabi? Allahu a'lam, tak ada dalam hadis Nabi kata macam apa? Mekah kita nak keluar kita kena buat apa?
Ha? Tawaf wida ah. Dia berkata kalau kita nak keluar Madinah ni bukan kita kena pergi habaq kat Nabi dulu. Wallahu alam. Ada satu riwayat Abdullah ibn Umar, dia kalau nak keluar daripada Madinah dia akan pergi ziarah makam Nabi. Tapi taklah menjadi satu benda yang wajib kita buat. Pergi ziarah tak apa. Pergi salat, betul kita pergi ziarah, bagi salam pada Nabi, pergi salam pada Abu Bakar dan Umar. Ni benda yang tak salah. Tapi kita pergi masjid. Orang tanya pergi Madinah, pergi mana? Tujuan nak pergi masjid Nabi. Nabi suruh pergi masjid dia. Itu yang betul. Baik. Kemudian kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ada juga ruh yang berada di dalam mulut burung yang berwarna hijau, yang terbang di dalam syurga, keluar dan masuk mengikut kehendaknya. Ini seperti ruh para syuhada. Ada yang dalam mulut burung. Roh tu ada dalam mulut burung. Burung ni pula warna hijau, berterbangan di dalam syurga. Roh dia duduk di situ. Ada juga roh yang mana Allah Azza wa Jal letakkan di alam barzakh. Mari kita tengok. Okey. Kemudian hadirin mukminin, ada juga roh yang telah diazab. Ada juga roh yang telah diazab seperti yang Nabi tengok kan. Ada roh yang dibakar, ada roh yang dihempap dengan batu, ada roh yang dikoyak mulut dia. Tu semua roh yang Nabi nampak tu. Ada roh yang diazab. Tuan-tuan boleh faham roh ni macam tuan-tuan mimpi. Tuan-tuan tidur, lepas tu tuan-tuan mimpi. Sebab roh bila kita tidur ni roh keluar. Mana ustaz mai mana pula tahu dia pergi cerita, dia kata tuan-tuan sebelum tidur jangan duk pibuh bedak sejuk ke apa ke, jangan duk melawak pergi duk lukis muka kawan ke apa sebab sat lagi roh bila nak masuk dia tak kenal. Katalah tuan-tuan orang pergi budak sejuk orang jadi bertempang apa semua, kita tengok bukan dia ni. Lah kali tak masuk orang naya. Punyalah teruk roh. Tak kenal tuan dia. Ini juga cerita yang tak ada sandaran. Baik. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Dia kata apa? Kata Ibn Qayyim, ruh ada yang mendapat nikmat dan ada yang diazab. Nampak? Ruh yang diazab, mereka tidak ada peluang untuk bertemu dengan ruh-ruh yang lain kerana mereka sibuk diazab. Artinya apa tuan-tuan? Esok ni sebelum kita dibangkitkan, dikumpulkan, dihimpunkan, bertemu kembali di dalam syurga, kita akan berada di alam barzakh. Cuma berdasarkan riwayat, dia terbahagi kepada dua bahagian. Satu ruh yang diazab, yang mana yang azab ni kehidupan mereka terseksa. Mereka tak ada peluang untuk menikmati apa yang Allah sediakan, menyebabkan mereka tak duduk bersama dengan roh-roh yang beriman, yang mendapat nikmat tadi. Intinya mereka tak jumpa lah. Boleh? Macam ni lah. Nak bagi mudah faham. Tuan-tuan duduk Perlis, duduk Kangat. Kawan mai pada Kuala Lumpur, dia pun duduk Kangat. Tapi tak berjumpa. Pasal apa? Pasal dia ada urusan sibuk hal lain. Tengok-tengok dia buat dalam Facebook, dia bertolak balik. Kita telefon, hang mai Kangat ah? Mai Perlis ah? Oh, mai Perlis. Lah, awak tak telefon mai jumpa aku. Ish, duk Perlis dah tak mai jumpa. Dia kata aku kalut, tak dan, kerja banyak. Tak dan, tak ada masa nak pergi jumpa hang. Macam tu lah. Kita mati, roh pergi situ. Anak kita mati, roh pergi situ. Tapi tak jumpa. Antara dua lah. Kita kalut, tak pun dia kalut. Antara dua. Tak tuan-tuan kalut, dia kalut. Kita harap dua-dua tak kalut lah. Tuan-tuan yang kata pula, biar saya tak kalut tak apa, dia kalut pergi. Kita harap dua-dua rahmat Allah. Mari tengok Ibn Qayyim kata. Nampak? Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari riwayat An-Nasa'i. Kita tengok satu dua hadis. Apa kita baca ni kadang-kadang tuan-tuan, kehidupan inilah kehidupan yang bakal kita pergi. Saya dan tuan-tuan kita akan pergi.
Kehidupan yang kita akan tempuh, anak kita, cucu kita, siapa saja akan menempuh. Kita baru sambut dia ke alam dunia, kita menghantar dia balik ke alam barzah. Kerana manusia ni dia ada perpindahan alam. Pasal tu kita bila sebut manusia berpindah, intaqala ila rabbih, dia telah berpindah kepada Tuhan dia. Cuma kita duduk alam barzah tu tak tahu lama mana lah. Tuan-tuan boleh tanya, lama mana ustaz? Orang yang dia dapat nikmat, dia tak rasa lama. Macam kita duk selalu ceritakan, orang yang seronok, dia duduk dalam satu tempat, dia seronok, dia tak rasa masa berjalan. Tapi orang yang tersiksa, azab, sat dia rasa lama. Pasal itu kehidupan alam barzah ni kita tak tahu. Boleh jadi tuan-tuan mati lama, tapi rasa sat, pasal nikmat. Mungkin ada orang baru mati hari ni, esok kiamat, sat dia duduk alam barzah, tapi dia punya siksa, dia punya rasa tu, nanti tengok. Idza hudiral mu'min atathul malaikatur rahmah bihariratin bayda fayaqulun ukhruji radiyatan mardiyya anki ila ruhillah warraihan wa rabbin ghairi ghadban. Apabila nak keluarnya roh orang-orang yang beriman, datang kepadanya malaikatur rahmah dengan membawa kain putih, harirah, kain sutra putih. Fayaqulun, dan dia berkata kepada roh tadi, keluarlah engkau dalam keadaan Tuhan meredai engkau, kepada rahmat Allah dan kepada keharuman syurga. Dia panggil kita keluar, mari keluar menghadap Allah Azza wa Jal dengan rahmatnya, dengan kenikmatannya, menuju kepada keredaan Allah. Dia suruh kita keluar, dia bagi tahu kata Allah wa rabbin ghairi ghadban, dan Tuhan tidak marah kepada dia. Itu yang kita sebut masa mati tu. Orang mati boleh tahu, dia boleh tahu bila dekat hampir kepada dia, Allah membuka hijab untuk dia, dia nampak benda tu. So tuan-tuan, kalau sehari dua hari tuan-tuan nak berubah, tak mustahil. Kerana perasaan, kerana firasatul mukmin, firasat orang mukmin itu benar. Firasat orang mukmin itu benar. Kalau tuan-tuan berasa pasal tu orang nak mati, dia boleh habang. Dia tak tahulah secara tepat, tapi dia boleh habang kata, aku ni barangkali tak sempat kot. Aku ni barangkali tak dan nak, aku barangkali mungkin. Dia boleh bagi tahu Hindu, kerana firasat itu Allah telah membuka hati dia. Sebab itu Nabi kata Allah apabila dia sayang pada satu orang, dia mendengar dengan pendengaran Allah, dia melihat dengan pandangan Allah, dia berjalan dengan perjalanan Allah. Tu yang Nabi kata bila Tuhan sayang pada satu orang hamba, semua tindak tanduk dia Allah guide. Pasal itu bila dia cakap itu, Allah dah bagi tanda-tanda. Tuan-tuan boleh rasa. Tuan-tuan boleh anak-anak kadang-kadang pelik mak dia cakap macam tu. Pelik dia bagi tahu. Dan kita pun kadang-kadang bila tengok orang, kita boleh rasa tak kata tak habis tak ada. Tuan-tuan boleh rasa? Firasat. Tuan-tuan orang saleh dekat dengan Allah bila tengok, walaupun bukan kata tuan-tuan tahu benar ghaib, tapi ini adalah firasatul mukmin, firasat orang mukmin. Dia tengok, dia tahu memang tak ada ni. Tuan-tuan bukanlah doktor apa, tapi tak. Cuma kadang-kadang kawan-kawan dia melawak, dia tengok, dia tahan mayang wika ya, tengok macam tak ada jemaat lah. Yang ni dia melawak. Jadi kadang-kadang boleh jadi mati ni cepat tuan-tuan. Mati ni cepat tuan-tuan, dia sangat pantas. Touch mati. Pasal tu ada sahabat saya, berturut-turut keluarga dia mati. Berturut-turut. Mana mati ni dia bukan 5 tahun sekali, 6 tahun sekali. Mati hakikatnya akrab, dekat, lebih dekat daripada urat leher. Dekat dengan kita ni.
Barangkali saya, tuan-tuan, sedang menghitung hari. Kan? Baik, kita sambung. Kemudian apa? Fatakhruju ka'atyab rihil misk hatta annahu la yunawiluhu ba'duhum ba'da hatta ya'tuna bihi babas sama'. Kemudian dia keluarlah roh itu dengan wangi, lebih wangi daripada rihil misk, kasturi. Ni roh kita ni. Ni saya duk cerita ni perjalanan roh. Kemudian disambut, dibawa dan diusung roh tersebut. Ya'tuna bihi babas sama', dia naik pergi ke pintu langit. Fayaqulun, malaikat yang jaga pintu langit. Fayaqulun, malaikat yang jaga pintu langit ni, ma atyab hadhihi rih. Dia kata, bau apa ni wangi? Dia kata, bau apa yang wangi sangat ni? Tu roh kita. Kalau jasad ni kita bubur apa? Bunga apa? Bunga rampai. Kan nak bagi wangi, kan? Kita letak apa ni, apa ni lah, nak bagi dia tak bau busuk, bakar kemian. Tu jasad. Pasal badan kita memang berbau busuk, bila mati memang busuk. Pasal tu kita tak boleh lambatkan jenazah ni. Ruh kita pun ada bau lah. Allati ja'atkum minal ard. Nampak? Kemudian dia kata apa? Dia kata wanginya roh yang kamu bawa daripada bumi. Lepas tu dia membuka naik. Fayatuna bihi arwah. Nampak? Fayatuna bihi arwahal mu'minin falahum ashaddu farahan bih min ahadikum bighaibihi yaqdam alaih. Allahu akbar. Dia kata apa? Kemudian roh yang baru sampai tadi dipertemukan dengan arwah al-mu'min, arwahil mu'minin. Mereka bertemu balik dengan ruh-ruh yang beriman. Sebelum kita bertemu di syurga, kita dah jumpa dah. Dah berkumpul. Kan? Sebab itu mereka hidup. Pasal itu Nabi kata, bila kamu bagi salam kepada aku, salam itu dia bawa kepada malaikat. Ada mana? Cerita mutawih ni bagus, macam-macam cerita ni boleh buat model. Masjid Nabi pukul 12, depa tutup pasal nak cuci. Masjidil Haram tak boleh tutup pasal orang nak buat umrah. Memang duk buka 24 jam. Masjidil Haram pukul 12 depa tutup pasal orang nak cuci. Mana mutawih ni Kelang Kabut ni, jemaah tanya, pasal apa mereka tutup mah? Nak bagi Rasulullah berehat. Rasulullah penat hari ni duk jawab salam ramai-ramai. Jadi mereka tutup, Rasulullah dah nak berehat. Esok kita jumpa Rasulullah. Ni kau wakil rakyat. Kau wakil rakyat kampung hang. Pukul 8 pukul 5. Apa punya kartun? Itu macam cerita tu. Tuan-tuan duk pergi sampai lah pun duk ada. Kubah hijau Nabi tu. Kubah hijau Nabi tu, atas tu pintu ke apa ke yang nak buka keluar. Depa main-main tu cerita. Apa ilmu tak ada? Duk cerita. Dia kata tengok atas tu nampak. Yang jemaah pun, apa dia ustaz? Apa dia? Itulah dia nak masuk curi ke nak reban ke kubah. Cerita mereka lah, saya pun tak pernah nak ingat dah. Kubah tu kena panah kilat, duk atas tu lah mayat dia. Ish ustaz no. Ish. Tu nampak mayat dia. Kita duk fikir kucing kalau mampus pun bau bangkai busuk. Orang kalau mati atas tu tak bau. Ini pun cerita.
punya cerita. Baliklah kita menceritakan cucu kita. Tengok hijau tu mutawil tok kata orang matilah tu. Tu kata ish tok no. Apa katun. Di situ tuan-tuan, bila kita pergi bagi betul niat kita. Betul matlamat kita. Cerita-cerita macam ni tak ya. Baik, kita sambung balik. Tahu mana kita ni? Okey. Depa kata apa? Dia kata falahum ashaddu farahan bih min ahadikum bighaibih yaqdamu alaih. Dia punya seronok, ada roh baru lebih seronok, ashaddu, lebih seronok apabila kita sambut orang musafir balik. Contoh tuan-tuan, anak tuan-tuan pergi mana-mana ke, suami tuan-tuan pergi mana ke, ada depa musafir. Lepas tu depa balik mai, seronok. Seronok kita. Sebab itu sunnah Nabi an-naqi'ah dia panggil. Sunnah an-naqi'ah apa dia? Tuan-tuan hidupkan sunnah ni, an-naqi'ah. Buat kenduri kesyukuran bila balik daripada musafir yang panjang. Nabi bila balik daripada Mekah, daripada haji, Nabi akan buat kenduri nama dia an-naqi'ah. Ini kenduri syukur, seronok, to celebrate, untuk meraihkan kita balik dengan selamat. So seronok lah, happy lah. Nak tak balik lagi pun dah seronok dah. Duk hitung hari nak balik ni kan. Buat mak kita pergi haji ke apa ke, pergi sambut ni, tinggal tak tembok mengapi je punya seronok. Tapi dia cerita apa? Dia kata arwahil mu'minin, roh-roh orang beriman tu bila mari a new member. Tuan-tuan bila dengar hadis ni, tuan-tuan jangan imagine jauh-jauh sangat. Ada satu cerita, tapi cerita mengarut, tak payah cerita, buang masa. Tapi saya nak cerita ni, arwahul mu'min, arwah mukminin, roh-roh iman bila mai kawan baru, barangkali boleh jadi adik-beradik kita. Dia seronok. Azan tu saya pabih. Apa berlaku bila dia jumpa? Ya, Allah Taala a'lam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Baik. Kemudian tuan-tuan, bila dia mari ni, dia seronok sambut dia. Fayas'alunahu madza fa'ala fulan, madza fa'ala fulan, fayaqulun. Bila dia sampai ni, arwah-arwah yang ruh singular, arwah plural. Ruh-ruh ni mari ramai-ramai ni, kan? Orang baru sampai ni, kita mengerumuninya. Mari. Dia kata, madza fa'ala fulan, madza fa'ala fulan. Aku nak tanya hang Ustaz, dia tu duk buat apa? Tajuk kita malam ni patut kita sentuh ni tentang isteri yang kematian ataupun pasangan yang terakhir. Next week kita insya-Allah kalau ada. Next week tak ada kuliah. Next week 1-2 bulan kan? Betul tak? Minggu depan tak ada kuliah. Hari Khamis tak ada kuliah, abang siap-siap. Cuma saya nak ceritanya, kita nak jumpa esok nanti orang yang beriman, bila dia mati dia nak duduk dengan siapa? Tu yang kita nak sentuh dalam kuliah sambungan dia tu. Tapi saya nak cerita taruh tadi ni. Cuma bila kita mati, isteri kita dalam riwayat ni banyak dengan siapa dia akan bersama di syurga. Nanti kita akan bahas next kuliah. Tapi saya nak ceritanya, riwayat-riwayat yang cerita kata kita akan jumpa balik dengan pasangan kita ni, riwayat-riwayat yang ada kritikan, ada masalah. Tapi wallahu ta'ala a'lam, ada sebahagian ulama kata kita boleh pegang kerana dikuatkan oleh jalan-jalan yang lain. Tapi saya nak cerita ada dua pendapat. Ringkasnya dua pendapat lah. Satu, kita ni suami, tengok bini kita mati lewat, dia mai. Dia kata, hang macam mana? Nikah lagi dengan abang. Nikah dengan siapa? Nikah dengan Tok Imam. Contoh. Macam tu lah. Anak kita macam mana? Anak kita 2 orang nikah dah abang. Yang menikah masa abang duk hidup tu, cerai. Dia macam tu lah. Kehidupan dunia. Dia tanya. Baik. Cuma sebahagian riwayat kata akhir zauj, last pasangan. Itu berdasarkan kepada hadis Ummu Darda. Ummu Darda ni, dia Abu Darda meninggal, Muawiyah masuk minta dia. Tu dia pergi tanya Nabi, ataupun dia dengar Abu Darda kata the last husband adalah orang akan bersama. Dia tak mau pasal dia nak bersama dengan Abu Darda. Itu satu riwayat. Riwayat kedua kata diberi pilih. Kita boleh pilih. Isteri tu boleh pilih dengan siapa dia nak. Suami ni tak timbul isu. Pasal apa? Dia akan bersama dengan isteri dia, dia akan bersama dengan bidadari. Panjang. Sehingga sahabat tanya. Saya cerita habis sikit, orang lelaki dengar lah, orang lelaki ramai asyik lah ni. Saya cerita habis. Dengar mengelok. Dia tak menikah pun dengar. Pasal ada kaitan. Rasulullah ni tanya Tok Imam, semua dalam kitab. Dia pun senang dalam kitab. Ini riwayat. Lelaki ni akan dapat isteri dia. Of course, dia dapat isteri dia. 3 ke 4 ke semua dapat. Dia akan dapat balik ni bidadari-bidadari ni. Satu laki-laki dapat kekuatan 100 wanita. 100 wanita. Kekuatan untuk bersama. Dan tuan-tuan, di dalam Quran sebut lelaki-lelaki di dalam syurga sibuk. Tak tahu sibuk apa? Next kuliah kita cerita. Baik. So saya nak sambung. Dia tanya, "Madza fa'ala fulan? Madza fa'ala fulan?" Dia kata, apa yang fulan tu buat? Apa yang fulan tu buat? Fayaqulun. Sebahagian kata apa? "Da'u fa innahu kana fi ghammid dunya." Ni, jangan duk pressure dia, jangan duk tekan dia, jangan duk kalut nak tanya dekat dia.
Biar, biarkan dia. Kerana fa inna fi ghan, kerana dia baru melepaskan kepenatan dan kesedihan dunia. Biar dia rehat dulu, biar dia rehat dulu. Sat lagi, dia dah masa dengan kita lama ni. Dia baru sampai, biar dulu. Tuan-tuan, ni kehidupan alam barzakh. Artinya apa sahaja yang anak tuan-tuan amal, isteri tuan-tuan amal, suami tuan-tuan amal, keluarga tuan-tuan amal, kawan-kawan tuan-tuan amal, semuanya sampai kepada tuan-tuan. Beritanya, khabarnya, ceritanya sampai. Kan? Bahkan kalau kita tengok Ibnul Qayyim, dia agak laju sikit, dia kata ni sebahagiannya kita jumpa. Dia kata sebahagiannya jumpa Ibn Taymiyah. Tanya Ibn Taymiyah. Taklah, ini cerita lah riwayat, tak apalah. So, tengok ni boleh. Dia kata fa idza qal amma atakum qalu dhuhiba. Dia habis dah rehat dah. Dia kata orang yang hampa tanya tadi ni, amma atakum, dia dah mari dulu dah kat hampa kan. Amma atakum, Allahu akbar. Dia kata, bukankah dia telah datang kepada kamu? Aku ni kemudian sikit, dia dulu. Qalu, maka ketahuilah mereka. Macam mana mereka tahu? Pasal berdasarkan kes-kes lepas. The same situation. Apa dia? Situasi yang sama. Dhuhiba bihi ila ummihi al-hawiyah. Dia, ketahuilah kami, artinya hang mai tapi dia mati dulu pada hang. Artinya dia telah dibawa kepada neraka hawiyah. Pasal itu dia tak datang ke sini. Pasal itu kami tak bertemu dengan ruh dia. Pasal itu ruh dia tak ada di kalangan kita. Kerana dia sibuk di azab. Sebab itu dalam riwayat Abu Ayyub Al-Ansari, Abu Ayyub, annal mayt idza araja bi ruh talaqqathu al-arwah. Apabila roh ini dibawa naik, dia akan bertemu talaqqathu al-arwahin, bertemu dengan ruh-ruh ni. Yas'alunahu 'anil ahya. Mereka bertanya kepada roh tadi ni, 'anil ahya, tentang orang-orang yang hidup. Sebab itu kita menangis kesedihan berpisah dengan keluarga kita. Tapi keluarga kita tu yang mati tu, dia sebenarnya lebih sedih dengan keadaan kita. Pasal itu dalam riwayat kita baca, bila habis soal jawab kubur, dibuka kepadanya nikmat kubur, dihampar kepadanya permaidani syurga, dibawa, ditiup, dihembus rih bauan syurga, dia minta balik ke dunia untuk nak pergi warning keluarga dia. Hubungan tak putus, tuan-tuan. Hubungan kekal, tak putus. Dia tanya, yas'alunahu, mereka bertanya kepadanya tentang orang-orang yang hidup. Fayaqulu ba'duhum li ba'd, sama dia kata, da'u hatta yastarih, biar supaya dia dapat berehat. Tinggalkan dia, bagi dia berehat. Sekali kita tanya, pasal dia baru sampai, letih lagi. Fayaquluna lahu, kemudian dia madza fa'ala fulan. Lepas tu dia bertanya dia, apa yang dibuat oleh fulan? Apa yang dibuat oleh fulan? Fayaqul, dia jawab, amila amalus salah. Fayaqul ma'ala fulan. Dia tanya, macam mana kawan tu? Kawan yang hang tanya tu, dia seorang yang bagus, lepas hang mati dia rajin pergi masjid, dia ceritalah. Kita nak tahu apa yang dia tu buat lepas mati. Apa yang dia tu buat, pasal kita tak tahu. Kan? Yang kita tahu masa dia mai kubur, kita tahu lah, jumpalah dia. Kan? Lepas tu tuan-tuan apa? Tanya pula orang lain, ma fa'ala fulan? Orang, okey, yang tu okey dah. Yang soal lagi, alam yuqaddim alaikum? Yang tu dia dah mari dulu, mati dulu. Fayaqulun la. Fayaqulun, dia kata tak ada, hang tak ada, dia tak mai. Hang lah orang yang baru sampai, sebelum hang tak ada. Tak, dia mati dulu.
Apa tuan-tuan? La. Fayaqulun dhuhiba bihi ilal hawiyah. Ketahuilah, maka taulah kami bahawa dia sedang berada di hawiyah, diazab oleh Allah. Ini kehidupan ruh yang Allah Azza wa Jal telah sebut di alam barzakh dalam surah Ghafir, surah Mukmin ayat 100. Tuan-tuan balik tengok surah Ghafir, surah Mukmin ayat 100 tentang alam barzakh. Saya menyeru diri saya dan tuan-tuan, mereka sedang berbicara dan bertanya tentang kita. Marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada kuliah pada malam ini. Kita mendoakan mereka yang telah pergi supaya Allah ampun mereka dan Allah ampun dosa kita. Dan bila kita bangkit di alam barzakh, kita berhimpun bersama dengan ruh-ruh orang yang beriman. InsyaAllah. Allahumma amin. Aqulu ma sami'tum, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.